Okey, terima kasih kerana setia menonton podcast ini. Jadi kita akan sambung perbincangan kita mengenai Formula Student Malaysia yang disertai oleh pelajar-pelajar dan pensyarah daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Jadi untuk blok ketiga ini, kita akan sembanglah secara benda-benda yang lebih teknikal mengenai pembangunan kereta lumba kita ni. Okey, jadi saudara Luqman. Jadi saudara Luqman ni terlibat, boleh kata all out lah untuk pembangunan kereta ni. Jadi boleh cerita sedikit tak macam mana step-step untuk kita bangunkan sebuah kereta untuk perlumbaan? Okey, baik. Untuk mulanya sekali, pemulaannya pemilihan orang kata students untuk menjayakan kereta ni. Jadi bermula dengan Encik Afiq dan juga Encik Aifan memilih beberapa student yang berkelayakan lah, yang orang kata dah ada ilmu ataupun dah expose dengan automotif ni untuk membuat kereta ni. Jadi ada lebih kurang 8 orang. Satu tim 4 orang. 4 orang, jadi ada 2. Ada satu chassis, satu lagi engine. Seterusnya jadi awak terlibat secara langsung dengan apa? Saya bahagian engine. Bahagian engine lah. Bahagian pembangunan engine. Maknanya student 8 orang je yang buat kereta ni? 8 orang sahaja student. Power. Okay. Jadi seterusnya lepas ada pemilihan student tu, kami terus bermesyuarat macam mana untuk bangunkan kereta ni. Dari segi chassis dia, engine dia, itu semua kami ambil kira mengikut regulation. Sama ada dia nak contoh tinggi ni, banyak ni, panjang dia macam mana. Lepas tu engine dia tu pun berapa cc apa semua. Kita memang buat berdasarkan regulation apa semua. Ikut ni lah. Tak nak langgar lah kalau boleh. Supaya layak untuk bertanding dalam perlumbaan. Saya difahamkan kereta kita yang sedia ada ni, kita bawa daripada yang musim 2022. Kan? Adakah regulation pada musim 2022 sama dengan regulation untuk musim ni? Dia lebih kurang sama, cuma ada yang lebih dititik beratkan. Contohnya macam dia punya length tu, kukuh dia dari segi material apa semua, panjang lebar dia, yang mana tu panjang dititik lebih beratkan. tu ada beza lah daripada ada beza dia sebab dia mempengaruhi dari segi handling. Sebab kita nama perlumbaan memang kata high speed. Bila high speed ni equal to high risk. Bila high risk ni kita memang titik berat lah. Dari segi keselamatan tu. Okay. Dari segi riding position apa semua. Lepas tu daripada bahagian atas ni ke bawah tu. Contoh macam berlaku accident ke, kita nak keluar daripada cockpit orang panggil. Cockpit rider tu. Supaya dia boleh ada cockpit, senang keluar lah. senang keluar apa semua. Dia ada size dia apa semua tu. Jadi memang itu dititik beratkan. Cuma kalau boleh saya nak tambah sikit. Yang mana penambahbaikan daripada 2022 bezanya dengan 2024, yang mana kita lebih fokus kepada lightweight. Kita nak kurangkan berat kenderaan tu sendiri, yang mana mempengaruhi kelajuan kenderaan kita lah. Dia bukan ada berat minima ke kalau lumba kereta ni? Dia ada berat minima. Berat maksima tak ada kan? Dia siapa nak ambil maksima ambil lah. Tapi lagi slow. Okay. Jadi sekarang ni target dia untuk mengurangkan berat seminima mungkin. Kalau tak silap saya yang tahun 2022 tu beratnya 280 lebih kurang begitulah. And then untuk yang 2024 ni lebih bawah 200. Tak silap saya mana lah. regulation dia, mana kita nak set kereta. Still meet the requirement lah. Kereta kita nak bagi ringan bawah 200. Bawah 200 kita punya target lah. Dan apa pengaruh yang kita buat, kita kurangkan berat dari segi body panel tu sendiri, yang mana yang dulu ni kita guna fiberglass, sebahagian kita guna fiberglass, dan this time kita guna zinc untuk komponen tu sendiri. Jadi sebab untuk fiberglass dengan zinc untuk body panel lah. Body panel. Dan juga dia punya sistem suspension. Suspension pun kami tu balik lah. Kita guna yang lebih lightweight. Braking system pun kalau sebelum ni kita guna yang kenderaan punya kereta punya brake system. Tapi this time kita guna brake disc daripada motor. ATV. ATV.
Oh, okay. ATV. Tapi bila kita kurangkan sistem brake tu, adakah dia akan mempengaruhi nanti ada test braking system nanti kan? Tapi kami lepas. Lepas Braking test. Braking test lepas Alhamdulillah lah. Ah. Sebab ikut calculation memang dah orang kata apa, still ikut dia punya regulation lah. Dan itu antara fokus utama kami waktu untuk kita buat penambahbaikan supaya lebih ada orang kata apa, lebih lightweight dan asalnya lightweight ni projek saudara Luqman juga. Okay. Di bawah pimpinan Cik Muhammad Afiq. Cik Muhammad Afiq. Dia punya penyelia. Maknanya nak ringankan kereta 2022 tu. Apa fokus utama? Dekat ruang mana yang kita boleh kurangkan tanpa kita melanggar dia punya regulation. Okay, jadi kalau dalam perlumbaan ni yang penting sebenarnya adalah enjin. Ya, betul. Jadi boleh cerita tak sedikit pasal enjin. Enjin apa yang kita pakai? Okey, untuk enjin kita sediakan 2 biji enjin. Ada enjin LC135 dan juga enjin Wave 125. Okay. Untuk enjin LC135 tu kami modify semaksimum mungkin lah sebab ikut regulation pun dah 135cc. Oh, maksudnya enjin kena pakai 135 maksimum. Maksimum 135cc. Okay. Jadi contohlah kami nak maksimumkan dia punya power untuk 135cc tu, kita tukar dia punya bearing. Bearing tu untuk kurangkan geseran dalam enjin lah. Bila kurang geseran ni jadi enjin tu lebih lancar. Daripada enjin ke drivetrain tu lebih efisien lah. Lebih efisien lah. Lepas tu piston kita boleh pakai yang high dome semua untuk tingkatkan lagi. Tapi bila kita compression. tukar piston high dome, dia punya CC berubah tak? CC tak berubah sebab berubah. stroke masih sama. Stroke masih lagi sama lah. Stroke tu panjang ni dia ambil kira titik bawah dengan titik atas je lah. Okay. Jadi CC tak berubah, cuma dia punya tekanan lagi tinggi lah. Jadi enjin boleh kata lagi power lah. Dia punya output dia tinggi sikit lah. Cam tu boleh tukar yang high lift punya. Kita tengok kesesuaian track. Sebab kita build engine ni, karakter dia kita tengok track dia. Track dia tu dia nak lebihkan apa? Lebihkan cornering ke, contoh dia punya panjang ke. Kalau panjang tu kita boleh titikkan kepada ni lah. Apa tu orang panggil? Lajak-lajak lah orang kampung lagi lah. Orang kata lagi long lah. Okay. Lepas tu dia punya transmission pun. Transmission pun main peranan yang banyak lah. Untuk ni. Mana ada modified pada sistem transmission ada modified. Dia punya gearing system ada modified lah. Ada. Oh, okay. Modified apa? Rahsia tak boleh bagi tahu. Rahsia. Tapi tadi ada mention ada pakai 2 set engine. Betul. LC135 dan juga Wave. Kita tahu dua-dua engine ni, untuk makluman pendengar, dua-dua engine ni mempunyai karakter yang berbeza lah. Ya. Kalau LC dia pakai liquid kan? Coolant. Liquid coolant. Kalau Wave dia ada sirip-sirip kan? Dia pakai air coolant. Pakai air coolant. Dia ada sirip-sirip tu kan? Jadi kenapa kena ada macam saudara Luqman bagi tahu, kita berdasarkan karakteristik lita. Sekarang ni kita tahu lumba kat mana tak tahu tempat lagi atas lita. penganjur yang tu. Atas penganjur lah. Tu yang prepare 2 set engine lah. Betul. Satu LC 135, satu lagi Wave 125. Tapi Wave tu 125cc. Jadi tak sama lah pula. Kita untuk yang tu kita tingkatkan dia punya CC lah. Kita ubah dia punya stroke dan dia punya diameter piston. Maksudnya kita korek blok lah. Tak, kita tak korek, kita tukar terus. Tukar terus? Ikut untuk jadikan 135cc tu. Okay. Mana jadikan dia lebih panjang, bukan lebih diameter dia kan? Betul kan? Dua-dua juga? Untuk jadikan 135cc tu. Jadi tukar blok, satu blok lah? Blok tukar lepas tu blok lain. Head tu memang kena potting apa semua bagi ni lah. Bagi airflow lagi lancar apa semua. Carburetor pun kita akan tukar lah. Sebab kita pakai sistem carburetor, tak pakai yang injection. Kalau injection dia pakai total body. Dia ikut atas sizing valve semua untuk tentukan dia punya size carburetor atau total body. Jadi untuk kedua-dua set engine tu, dua-dua pakai carburetor? Betul, dua-dua pakai carburetor. Jadi orang kata carburetor ni tak jimat? Dia kan? Untuk perlumbaan ni jimat tu kita kena letak tepi. Jimat okay. tu. Dia yang penting laju carburetor ni. Yang penting laju. Dia ada toyol-toyol dia lah. Okay. Dengan carburetor kita boleh ni, untuk kurangkan lag tu. Sebab dia kalau carburetor ni ada lag sikit. Lepas tu adalah cara-cara dia untuk kurangkan benda tu. Cara-caranya apa? Rahsia tak bagi tahu. Itu kita punya rahsia perlumbaan. Okay, jadi tadi Encik Azriman ada bagi tahu mengenai
in the ice kan. Jadi untuk Luqman dan juga pasukan buat kereta internal combustion engine. Adakah Luqman juga terlibat untuk pembangunan kereta lumba EV setakat ni? Ya, kami pun terlibat sekali untuk membangunkan EV ni menggunakan motor 15 kilowatt. Motor 15 kilowatt. 15 Tapi kilowatt. dia punya chassis masih lagi sama ke dia buat chassis lain? Body kereta tu lain ke? Chassis yang sama. Chassis yang sama. Okey. Jadi masa nak meluba nanti, masanya kalau nak kategori ice, kita pasang dulu enjin enjin biasa tu. Lepas tu bila nak EV, kita buka pasang EV gitu. Ya. Tak juga. Kita macam mana? Kita ada dua, okay. dua. Frame untuk kereta lumba EV memang belum ada lagi. Belum ada lagi dan dalam proses pembangunan lah. Okey, akan bangunkan lah. InsyaAllah disiapkan dalam tahun ni juga. Dan yang dah sedia ada ni pun, kalau kita sempat, kita akan buat baru. Ya, betul. Buat baru untuk ice. Ice sendiri pun kita akan buat frame baru, suspension baru, powertrain baru. Maknanya buang lah yang 2000. Bukan buang, yang itu akan masuk akib. Masuk akib. Masuk akib. Maksud dia akan jadi satu sejarah lah yang boleh dikenang oleh generasi seterusnya. Tapi kenapa nak buat baru, tak modify je yang lama? Yang lama boleh juga, cumanya kita nak cuba buat perbandingan yang lebih baik. Yang lebih baik. Dan untuk EV pun kita nak tengok performance yang yalah, walaupun kita baru try ada setengah tu, bila masuk pertandingan tak bergerak pun, tak boleh nak masuk pertandingan sebabnya mungkin salah modified ke apa ke, sebab bila EV ni dia sensitif tinggi. Sensitif tinggi. Salah terlebih current pun boleh burn dia punya, short lagi boleh short ke apa ke, dia punya wiring habis. Kita tak nak cari punca waktu tu, memang pening kepala. Tapi kita this time mungkin kita plug and play ataupun yang powertrain ataupun untuk EV punya execute, kita just plug and play. Body kita buat pembangunan sendiri, suspension, powertrain dia, braking system yang tu kita buat bangunkan sendiri. Cuma engine dah tak. Cuma engine yang kita tak berani nak dia datang dengan modul set, kita itu lebih selamat lagi daripada kita modify. Contoh kita beli yang 10 kilowatt, kita nak up pergi kepada 20 kilowatt, boleh, dia boleh buat. Tapi risiko dia terbakar habis lah. Terbakar habis. Tutup buku lah. Tapi engine itu pun mungkin burn 100,000 lebih. Engine tu. Engine tu harga 100,000 lebih. Hampir maksudnya lah. In total lah. Kalau ikut, yalah, mungkin expenses dia kalau yang 15 ni lebih kurang 50k dah. Kalau nak pergi 20 pun dekat 100. Tapi dia punya regulation berapa kilowatt motor tu? Yang tu kalau ikut penganjur sebelum ni katanya 20. Tapi untuk tahun depan mungkin ada perubahan. So kami kena keep updating lah dengan pihak penganjur, pihak opsi tu sendiri. Yang mana kalau boleh kita nak kata putus tahun ni enggak lah. Supaya kita boleh buat pembangunan dengan lebih lancar lagi. Kan takut-takut kita beli 25 kilowatt punya, tapi regulation 15 tu dah lebih dah kan, tak boleh masuk lumba terus. Kalau kita tukar stiker lah. Lain lah kalau katalah kita beli 20 kilowatt kan, lepas tu regulation 25 boleh masuk lagi, tapi kita ketinggalan 5 kilowatt lah. Tapi engine EV ni memang kita boleh beli stongkol-stongkol macam tu satu set terus lah. Dia macam kita dia modular. Dalam modul terus dia ada dia ada controller, dia ada battery set dia, dan dia ada motor itself lah. Kalau all in set, kita lebih selamat lagi daripada kita modify. Bukannya kita tak nak explore, kita takut kita tak cukup kepakaran untuk troubleshooting nanti, dan juga cost. Dan cost. Kita tak nak ambil risk, nak buang duit sebab R&D memangnya kalau kita nak buat R&D memang kos sangat tinggi. Sejuta pun tak cukup sebab sekali buat burn kan. Jadi dia bila R&D ni dia banyak try and error. Daripada try and error tu kita akan belajar lah apa proses yang kita tak patut ulangi. Sama macam lampu filament kali ke 1001. Thomas Alva Edison sekarang 1001 pun dia kata ada peluang lagi. Tapi dah berapa banyak dia punya proses yang dia buat tu. Okay. Tapi kalau tak keberatan, enjin, kalau bukan rahsia lah, enjin EV ni kita beli daripada luar ke memang ada local distributor ke, ataupun memang ada local
manufacturer di Malaysia? Itu saya rasa biarlah rahsia. Biar rahsia Okay, biar rahsia. Okay, ada sebab kita dalam mood perlumbaan kan, jadi ada benda-benda yang kita bukan tak nak bagi tahu, kita akan bagi tahu selepas perlumbaan. Okay, jadi untuk blog ni kita berehat sebentar, kita akan sambung blog selepas ini. Kita akan bincang sikit lah mengenai kemenangan kita pada sesi, bukan kemenangan, ada kejayaan sedikit lah dalam sesi pre-season kita. Kita jumpa selepas ni.